ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الكم. ما يقبل القسمة بالذات فكم متصلا منفصلا قد انقسم. فأول ما كان حد مشترك فيه وخط بعده بلا هرك حصته منه. وكذا التعليمي متصل له كرور الذات وغيره كالقدر الزماني والمنفصل عكسه كالسماني. والكم بالأرض فهو أربعة محل كم والحال فيه القسمة والحال في محل كم الثالث ومتعلق له مبحث. Alhamdulillah, segala puji sebenarnya bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik sekian alam. Alhamdulillah, pada malam ni sambungan kitab Nazam Jawahir Maqulat siri yang keempat dah. Sambungan dia pada menyatakan bab kam. Jadi kita dah belajar dah Jauhar, kita dah belajar dah Arak, dan hari ni malam ni nak masuk pula menyatakan kam. Kam ni di antara bahagian-bahagian Arak. Kam ni termasuk dalam Arak, sebab dulu dalam syair dulu sebut wa aradun aqsamuhu tis'un jala kamun wa kaifun wa idafatun tala. Bahagian Arab tu ada 9. Nah, di antaranya kam. Jadi kita nak penjelasan ataupun kita nak tahu apakah yang dikatakan maqulat kam tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, babul kam. Babul kammi ay haza babun fi bayanil kam. Ini bab pada menyatakan maqulat kam. Ma yaqbalu al-qismata bizzati fakam. Ma bermula barang. Ma bermula barang, yakni jauhar. Ma bermula barang, yakni al-jauhar. Minal jahar ay minal qadri. Yaqbalu, yang menerimalah ia ma al-qismata, akan bahagi. Al-qismata, akan bahagi. Bizzati, dengan zat. Bizzati, dengan zat. Fakam ay fahuwa ma yaqbalul qismah. Kam
ai kamun makul kam. Nah, jadi barang qadar tu barang yani qadar minal qadari bi'tibari binisbati ila kammi muttasil wal adad binisbati ila kam munfasil. Ma barang masdud bagi ma terbenar pada al-qadri. Ma yaqbalu barang yang menerimalah ia ma al-qismata akan bahagi. Terima bahagi itu bizati dengan zat. Fakam ay fahuwa kamun, maka dia ma yaqbalul qismata bizat. Kamun dikatakan makul kam. Nah, serupa pen ni lah. Zat pen ni kita boleh nak bahagi dah. Kita boleh nak kerat dah. Kita boleh nak kalau kata kayu ke boleh nak belah dia, boleh nak kerat dia, boleh nak kisik dia. Itulah. Ma yaqbalu barang yang menerimalah ia ma al-qismata akan bahagi bizati dengan zat. Fakam ay fahuwa ma yaqbalul qismata bizati tu kamun dipanggil makul kam. Muttasilan munfasilan qadin qasam. Qad in qasama, ada lagu tu ambil dari situ ni. Qad in qasama, sesungguhnya terbahagilah ia kam. Qad in qasama, sesungguhnya terbahagilah ia kam. Muttasilan ay ila muttasilin, kepada kam muttasil. Munfasilan ay ila munfasilin, kepada kam munfasil. Ada kam muttasil, ada kam munfasil. Lagu tu nah. Ada kam muttasil, ada kam munfasil. Jadi hak boleh terima bahagi, yang menerima bahagi dengan zat ni nama dia makul kam. Kam pula terbahagi kepada muttasil dan pada munfasil. Jadi dia buat muttasilan tu dipanggil mansubun binaz'il khafidi, mana nasab dengan dibuang harf khafat. Muttasilan ay ila muttasilin, munfasilan ay ila munfasilin. Terbahaginya kam tu kepada kam muttasil dan kam munfasil. Tu dah. Baik. Fa awwalum ma kana haddun mushtarak fihi wa khattum ba'duhu bila harak. Fa'awwalun, maka bermula yang pertama. Fa'awwalu, maka bermula yang pertama, yakni kam muttasil. Fa'awwalu, maka bermula yang pertama, yakni kam muttasil. Fa'awwalu, maka bermula yang pertama, yakni kam muttasil. Ma kana ma wujida, barang yang didapatkan. Ma wujida, barang yang didapatkan. Haddun mushtarakun, had mushtarak. Haddun mushtarakun, had mushtarak. Had mushtarak. Yang pertama kam muttasil, yang pertama. Fa'awwalun, maka yang pertama, yakni kam muttasil. Tadi dikata kam ni ada dua, kam muttasil, kam munfasil. Maka kam muttasil ni maka ma wujida, barang yang didapatkan. Haddun mushtarakun, had mushtarak fihi fimar. Apa dah had mushtarak? Had mushtarak ni ialah tempat bersambung. Haddun mushtarak ni ialah tempat bersambung. Contoh kita kata ni lah, ni tisu ni lah. Tisu ni apabila kita bahagikan dia boleh terima, dia menerima bahagi ni, kita bayar lah. Jadi ni hak tepat bahagi ni, hak tepat
Kita koyak ni dipanggil haddun mushtarak, tempat yang tempat bersambung. Ni kita koyak tadi tu dipanggil haddun mushtarak, tempat bersambung. Haddun mushtarak tu tempat bersambung seperti tali kita kerat akan tali dua, maka tempat kerat itu dipanggil had mushtarak. Senang kita dobit itu. Had mushtarak itu ialah tempat bersambung seperti tali kita kerat akan tali dua, mana jadi dua, maka tempat kerat itu dipanggil had mushtarak. Boleh faham? Had mushtarak itu ialah tempat bersambung seperti tali kita kerat akan jadi dua, maka tempat kerat itu dipanggil had mushtarak. Ini macam tisu ni lah, kita kerat dia. Allah payah pula. Tempat kerat ni dipanggil haddun mushtarakun. Boleh faham? Kalau tali kan, tempat kerat tali tu dikatakan haddun mushtarakun. Boleh faham? Tu cuba komen, boleh faham tak? Takut lagi tak faham apa dah had mushtarak. Jadi yang pertama tu fa'awwalun, yang pertama ni kam muttasil makana ma wujida, barang yang didapatkan haddun mushtarakun, had mushtarak. Apa dah had mushtarak? Ialah tempat bersambung seperti tali kita kerat akan jadi dua, maka tempat kerat itu dipanggil had mushtarak. Dipanggil had mushtarak. Yang contohnya kita kata seperti tubuh kita ni, maka tubuh kita ni boleh dikerat kepada beberapa juzuk. Kerat tangan, jadi tempat kerat itulah dinamakan haddun mushtarak. Contoh tangan ni kerat sini, maka tempat kerat ni lah dikatakan haddun mushtarak. Kalau kita kerat badan pula, tempat kerat ni lah dikatakan haddun mushtarak. Kerana tubuh kita ni boleh dibahagikan kepada juzuk, beberapa juzuk, sebab tubuh kita jisim, jauhar yang berjisim. Sebab dulu kita mengaji dah, tu had dulu tu jangan lupa. Kalaulah jauhar yang menerima bahagi, nama dia jisim. Kalaulah jauhar yang tidak menerima bahagi, nama dia jauhar firik. Begitu. Jadi had tempat kerat itulah dinamakan had mushtarak. Contohnya badan saya ni kalau kerat tekak, tempat kerat potong tu dikatakan had mushtarak. Kerat tangan, tempat potong tangan tu dikatakan haddun mushtarak. Kerat kaki, tempat kerat kaki tu dikatakan had mushtarak. Boleh faham? Itulah kata musannif fa'awwalun, maka kam yang pertama, yakni kam muttasil, makana ma wujida, barang yang didapat haddun mushtarakun, had mushtarak fihi fima. Kemudian wa khattun ba'duhu. Wa khattun tu khabar muqaddam, ba'duhu tu mubtada muakhar. Mana wa ba'duhu, dan setengahnya nyema, setengahnya qadar. Khattun ialah khat, ia itulah garisan. Khatun ialah khat, ialah garisan. Garisan ni wahwa ma lahu tulun faqat. Khat ni iaitu wahwa ma lahu tulun faqat, yang ada panjang saja tu nama dia khat. Yang ada panjang saja tu nama dia khat. Baik, ini macam khatah ni khatah ni. Tengok elok lah. Khatah ni apabila saya potongkan dia, jadi potong ni, tempat potong ni dikatakan haddun mushtarak. Kemudian garisan ni ada panjang sahaja ni, nama dia khat. Ini nama dia khat. Khatun ma lahu tulun faqat, barang yang baginya panjang sahaja, tak ada lebar, panjang, dipanggil khat. Boleh
Tu tak ada yang komen, boleh faham ke tidak? Wa khattun ba'du ay wa ba'duhu, dan setengahnya ma qadar. Khattun ialah khat ni ialah garisan. Apa garisan? Ma lahu tulun faqat. Barang yang baginya tu ada panjang sahaja, maka dinamakan sebagai khat. Maka dinamakan sebagai khat. Sebab ketah ni tadi, bila kita kerat, ketah ni ya, bila kita kerat, tempat kerat tu dikatakan sebagai haddun mushtarak. Tetapi keratan ni, garisan ni dipanggil sebagai khat. Sebab ma lahu tulun faqat. Tul, dikatakan dia khat. Sebab itulah kata tok guru saya, iza qusima khattun ila juz'aini kana haddul mushtarak bainahuma an-nuqtah. Nah, apabila dibahagikan khat kepada dua juzuk, maka adalah had mushtarak dia ialah nuqtah. Dan apabila dibahagikan sutuh, maka adalah had mushtarak dia ialah khat. Gitu nah. Baik. Jadi khat ialah ma lahu tulun faqat, ia ada panjang sahaja. Kalau sutuh pula, dia ada lebar, ada panjang dan ada lebar. Itu dikatakan sebagai sutuh. Ia ada panjang, ada lebar, dikatakan sutuh. Supaya kita kata roti gardenia tu nak dikerat-kerat, maka tempat potong roti gardenia tu dipanggil haddun mushtarak. Bila potong, tempat potong haddun mushtarak, tapi haddun mushtarak itu ialah dipanggil sutuh. Dipanggil sutuh. Dia tidak dikatakan khat kerana dia ada ma lahu tulun wa urdun. Dia ada panjang, dia ada lebar begitu. Bila harak dengan tanpa khilaf. Bila harak dan bila khilafin, dengan ketiadaan khilaf. Jadi fahamlah kita. Hakam muttasil ni yang ada baginya haddun mushtarak. Mana kita boleh pulpen ni, bila kita kerat dia, maka dia ada haddun mushtarak. Haddun mushtarak pula gitu. Setengah dia disebut sebagai khat. Setengah lagi disebut sebagai sutuh. Jadi khat ni ialah ma lahu tulun faqat, ia ada panjang sahaja. Seperti mana ketah ni, bila kita kerat dia, maka dia ada disebut sebagai khat, satu garisan. Itu sebagai khatun. As-sathu minhu wa kadha ta'limiyu muttasilun lahu qururuz zatu. As-sathu bermula sutuh pula. Sutuh ni wahwa ma lahu tulun wa urdun. Wahwa ma lahu tulun wa urdun. Yang ada baginya panjang dan lebar. Minhu setengah daripadanya awalun, yakni minal kammi al-muttasil. Fihi setengah daripadanya awalun, yakni minal kammi al-muttasil. Wa kadza minhu tu tak nak masuk khabar gitu. As-sathu bermula sutuh, minhu mana kainun minhu adalah ia daripadanya nya awalun, yakni minal kammi al-muttasil lagi tu. Jadi sutuh ni ma lahu tulun wa urdun. Kalau kita tali, bila kita kerat tali, tempat kerat itulah dikatakan haddun mushtarak. Kemudian had mushtarak pula ada kala dia khat, satu garisan yang panjang, dan ada kala sutuh. Sutuh ni maknanya ada baginya panjang dan juga lebar. Supaya roti gardenia tu bila dipotong roti gardenia tu, tempat haddun mushtarak tu dipanggil sutuh. Sebab ada bagi dia panjang dan juga lebar.
Wa kadza ta'limiyu. Wa kadza tu khabar muqaddam, at-ta'limiyu tu mubtada muakhar. Wa kadza, dan seperti itu. Dia takdir kalam lagu ni. Wal jismu at-ta'limiyu kainun kadza. Lagu tu. Wal jismu at-ta'limiyu wa kadza at-ta'limiyu, wal jismu ta'limiyu kainun kadza, dan bermula jisim ta'limi adalah ia seperti demikian itu. Kadza ay kal mazkur minal khatti was-suthi was-sathi ay fi kauni kulli mimma kana al-hadd al-haddu al-mushtaraku fihi. Wal jismu at-ta'limiyu kainun kadza ay kal mazkuri min al-khatti was-sathi ay fi kauni kulli mimma kana al-haddu al-mushtaraku fihi fima. Dia panggil jisim ta'limi. Contoh dah. Contoh jisim ta'lim ini yakni jisim yang kita silau dengan pandangan hati kita. Yakni jisim yang kita silau dengan pandangan hati kita. Seumpama kita kata gajah, maka gajah tak ada depan mata kita, hanya silau dengan mata hati sahaja. Itu panggil jisim ta'limi. Kita faham itu dah. Sebab orang sebut, kita sebut apa? Sebut dan contoh satu ubat sebut gajah. Gajah tak ada depan mata kita, tapi kita silau di hati kita, oh gajah lagu ni. Maka itulah dia panggil jisim at-ta'limi. Sebut apa? Sebut kereta Alza. Kereta Alza tak ada depan mata kita, tapi kita silau dengan pandangan mata hati sahaja. Maka itulah disebut jisim ta'limi. Lepas tu kata topik tunggunya, yakni jisim yang kita silau dengan pandangan hati kita. Seumpama kita kata gajah, maka gajah tak ada depan mata kita, hanya silau dengan mata hati sahaja. Digambar dalam mata hati. Silau ni gambar dalam mata hati, gambar di hati kita. Lagu tu. Yakni jisim yang kita silau dengan pandangan hati kita. Seumpama kita kata gajah, maka gajah tak ada depan mata kita, hanya silau dengan mata hati sahaja. Boleh faham? Muttasilun lahu qururuz zatu. Muttasilun bermulakan muttasil. Muttasilun bermulakan muttasil. Lahu sabiqlah baginya nyonya muttasil. Qururuz zatu tetap oleh zat. Tetap oleh zat ni zatul jauhar. Qururuz zatu tetap oleh zat, yakni zatul jauhar. Zat jauhar. Qururuz zatu tetaplah oleh zat, yakni zatul jauhar. Habis. Wa ghairuhu, dan bermula selain ataf berada qururuz zatu. Tak boleh faham. Wa ataf berada qururuz zatu. Wa ghairuhu, dan selainnya nyonya qururuz zat. Wa ghairuhu, dan selainnya qururuz zat. Ataf pada kata qururuz zat.
wa ghairuhu dan selainnya kurur zat. Mana? Kal qadari, kal muqaddari. Kal qadari ini misal bagi kurur zat. Kal qadari ini misal bagi kurur zat. Jadi kena tulis ya. Lagi pening pula kan. Kal qadari zaman ini misal bagi kurur zat. Tadi dia kata kam muttasil ini bagi dia kurur zat dan selainnya kurur zat. Yang kal qadari zaman ini misal bagi kurur zat. Kal qadari zamani kal miqdari. Kal miqdari seperti qada-qada az-zamani bagi masa. Oh lagi tu. Kal qadari seperti qadar, kal miqdar seperti qadar-qadar az-zamani ini misal bagi li ghairi kururi zat. Dia ada waw saja kan. Kal qadari waz zamani lagu tu. Jadi dah hazah huruf waw kan. Kal qadari ay kal miqdari seperti qadar-qadar, yakni misal bagi kurur zat. Tulis itu. Az-zamani ay waz-zamani, ini misal bagi li ghairi kurur zat. Misal bagi li ghairi kurur zat. Mana contohnya? Kal qadari kal miqdari seperti qadar-qadar. Tulis itu, yakni seperti secupak berah. Yakni seperti secupak berah kita bagi kepada Zaid, maka bila secupak itu duduk dekat Zaid, maka dia tetap cupak yang sama. Itu bagi kurur zat, tetap zat. Yakni seperti secupak berah kita bagi kepada Zaid, maka bila secupak itu duduk dekat Zaid, maka dia tetap cupak yang sama. Bukan kata cupak yang lain tak. Itu dia bagi kurur zat. Contoh bagi kurur zat, tetap zat tu yakni kal qadari, seperti qadar, yakni kal miqdar, qadar-qadar, yakni seperti secupak berah kita bagi kepada Zaid, maka bila secupak itu duduk dekat Zaid, maka dia tetap cupak yang sama. Waz zamani dan zaman dan masa. Tulis itu, yakni seperti tadi pukul 9, maka sekarang dah pukul 3, maka sudah berubah dah. Dobik lagi tu kan. Yakni seperti tadi pukul 9, maka sekarang dah pukul 3, maka sudah berubah. Itu juga disebut kan. Kam muttasil juga, tapi masa masa dah. Tadi pukul masa pukul 9, ni masa pukul 3 berubah lah. Habis. Wal munfasilu, dan bermula kam munfasil pula. Wal munfasilu, dan berkam munfasil, aksuhu ialah sebaliknya kam muttasil. Wal munfasilu, dan berkam munfasil, aksuhu ialah sebaliknya kam muttasil. Apa dia hak aksu? Ma laisa lahu haddun mushtarak, yang tidak ada baginya had mushtarak. Kalau kam muttasil, ma lahu haddun mushtarak, yang ada tempat kerak, dipanggil haddun mushtarak. Tadi kita mengaji dah haddun mushtarak, ma lahu haddun mushtarak, yang ada had mushtarak, tempat kerak, tempat sambung tu, dipanggil haddun mushtarak. Adapun kam munfasil, aksuhu yakni ma laisa lahu haddun mushtarak, yang tidak ada baginya had mushtarak. Itu dalam sifat wahdaniyah pun dah. Dia menafikan kam muttasil pada zat, kam munfasil pada sifat, pada zat, kam muttasil, dan ada sebut kam muttasil, kam munfasil. Mana contoh dia? Kasamani seperti 8. Kasamani seperti 8. Maka 8 ni dia tidak ada had mushtarak. 8 ni dia tidak ada haddun mushtarak.
wal kammu ay kam muttasil faqat, kam muttasil faqat, kam muttasil saja. Bil ardi hal keadaan kam muttasil adalah ia dengan iktibar arab. Wal kamu dan bermakam ini kam muttasil bil ardi hala kaunihi kainan bi'tibaril ardi, hal keadaan kam tu dengan iktibar arab. Fahuwa wa kam ni arba'atu, ada 4. Yang pertama mahallu kammi, mahallu kam mana tempat jatuh qadar. Mahallu kam yakni tempat jatuh qadar. Tulis itu, tempat jatuh qadar. Dhabit lagi, yakni seperti kayu yang menumpak bagi hasta, maka bolehlah kita bahagi kayu itu dengan qadar itu. Yakni seperti kayu yang menumpak bagi hasta, maka bolehlah kita bahagi kayu itu dengan qadar itu, qadar hasta. Itu mahallukan, tempat jatuh qadar, yakni seperti kayu yang menumpak bagi hasta. Hasta itulah, hasta tu dengan Arab tu tumpak bagi kayu. Maka bolehlah kita bahagi kayu itu dengan qadar itu, qadar hasta. Sehasta. Hasta tu bukan zat. Dia Arab. Dia Arab zat mana yang kayu tu panggil zat, ada boleh panggil jirim. Ada pun mahallu kam yakni hasta tu, maka tidak dinamakan dia jirim, dia Arab. Wal halu fihi, yang kedua wal halu fihi al qismatu. Wal halu fihi, dan hal ni mana benda yang jatuh padanya nyekam. Wal halu fi, dan benda yang jatuh padanya kam. Al qismatu ialah bahagian, al qismatu ar-rabi'atu, bahagian yang keempat. Wal halu fi, dan benda yang jatuh padanya nyekam. Al qismatu ay al qismatu ar-rabi'atu, ialah bahagian yang keempat. Syair lagu tu lah, tukar-tukar lagu tu Mana al-halufi ni contohnya kaddawi, seperti cahaya. Cahaya ni halufi. Al-kaddawi seperti cahaya fil laili, pada malam. Al-qaimi bis-suthi wat-tuli wal-qasri al-'aridaini li khatti. Kaddawi fil laili al-qaimi bis-sathi wat-tuli wal-qasri al-'aridaini lil khatti. Kemudian al-halu fi mahallika, al-halu dan benda yang jatuh fi mahallika, pada tempat kam. Al-halu benda yang jatuh fi mahallikami, pada tempat kam. As-salisu ialah bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga tu bahagian yang ketiga. Yakni tulis tu fi mahallikam ni, yakni seperti pen. Yakni seperti pen. Maka pen itu ialah 4 inci. Tulis apa Tok Guru bagi tu dobit ni. Ni dobit Tok Guru ni, seperti pen. Maka pen itu ialah 4 inci. Ukurannya 4 inci. Maka padanya ada merah. Pada 4 inci tu ada merah, ada biru, ada hijau. Ada merah, ada biru, ada hijau.
Maka bila kita kerat pen itu, maka boleh bahagi warna tadi, sebab dia tumpah pada mahal kam. Mahal kam, apa mahal kam? Pen tu lah. Atau putih yang ada pada kapur, asal dia tidak boleh bahagi. Kalau arak putih tak boleh bahagi lah. Tapi oleh kerana putih itu dia tumpah pada mahal kam, tumpah pada kapur, tetapi bila kita bahagi kapur itu, maka terbahagi juga putih itu. Dobit lagi tu lah. Yakni seperti pen. Pen itu disebut sebagai mahal kam. Maka pen itu ialah 4 inci. Ukuran pen itu 4 inci. Maka padanya ada merah, ada biru, ada hijau. Maka bila kita kerat pen itu, maka boleh bahagi warna tadi, sebab dia tumpah pada mahal kam. Apa dah pen tu? Atau putih boleh bahagi, tetapi bila kita bahagi kapur itu, maka terbahagi juga putih itu. Itu panggil hal fi mahallikam. Seumpama kita kata warna-warna tadi asal, warna-warna boleh bahagi atau tak boleh bahagi, tapi oleh kerana dia tumpah memahalkan, pen ke kapur ke ikutlah apa, bila kita bahagi mahalkan, terbahagi sendirilah warna tu. Seperti mana kapur yang panjang, bila kita bahagikan kapur tu kepada 3, maka warna putih pun terbahagi pada 3, dengan sebab dia tumpah pada mahalkan. Gitu. Wa muta'alliqun lahu mubahasu. Wa muta'alliqun ay kal ilmi al muta'alliqu bil ma'lumina. Wa muta'alliqun ay kal ilmi al-muta'alliqi bil ma'lumina, lahu baginya nyekam, mubahasu dibahaskan dia akan muta'alliq, ay fi qismi rabi', apa maksud? Yakni termasuk dalam al-hal fi mahallika, yakni termasuk pada al-hal fi mahallika. Jadi itulah sedikit daripada makulat kam, apa yang kita belajar. Kam ni, kesimpulan dia apa yang kita belajar. Kam ni dia ada 2 lah. Satunya kam muttasil, satunya kam mufasil. Apa dia kam muttasil? Kam muttasil yang ada hadul mushtarak, ada tempat berhubung lah. Kemudian tempat berhubung tu ada kalanya khat, satu garisan, malahu tul, dan ada yang ada sutuh. Sutuh ni malahu tul wa urdun, yang ada panjang dan juga lebar. Tempat kerat tu, hadul mushtarak tu. Kemudian pula disebut pula kam muttasil pula ada bagi dia itu huruf zati, tetap oleh zat, seperti mana qadar, dan wa ghairu huruf zat, ini seperti masa. Kemudian kam mufasil pula ialah yang tidak ada baginya had mustarak, seperti mana lapan. Lapan ni ada panggil kam mufasil, yang tidak ada bagi dia had mustarak. Kemudian pula kam ni dengan iktibar arak, ada 4 pula. Mahalukamnya, halu fihinya, al-halu fi mahallikamnya, wa muta'alliqul lahu la. Jadi itu ialah sedikit daripada penjelasan dalam kitab Nazam Jawahir Al-Maqulat. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan, sekadar apa yang saya tahu disebut oleh guru, mudah-mudahan kita dapat faham sikit. Sebanyak apabila disebut jawhar, kita faham jawhar itu apa dia. Bila disebut arak, kita faham apa dia arak. Kemudian apabila disebut makulat kam,
Maqullat kam ni kita faham. Maqullat kam ni ada kam muttasil, ada kam mufasil. Kam muttasil maknanya yang ada had mustarak. Had mustarak tu ada had mustarak yang khat, ada had mustarak yang sutuh kan. Tu kemudian pula ada kam yang munfasil yang tidak ada bagi dia had mustarak. Jadi kita tahu semua tu cukuplah sebagai asas. Kemudian ni kita mengaji lagi lah, kita yang lain. Sekadar itu dahulu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.